Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. At one point aku rasa macam tergugat. Pasal apa? Nampak kan aku cakap dengan kau tadi kan, ada banyak podcast baru yang Proud tau. ada dekat pasaran sekarang Let's talk about the tergugat dulu This is not to share something negative lah, tapi hear me out dulu. Of late ada banyak podcast baru yang dikelolakan oleh anak-anak muda. Outside In, Clockwork Hustlers, Crowded podcast, Crowded Room. Yes, macam-macam lagi lah. There's a few lah. Ya, dan ada Simbang Panas. Dia orang lama lah. But now yang si dia tu pun dah Jeffrey Alwi pun dah ada podcast dengan Ustaz tu. Dengan Ustaz dah. Jeffrey Alwi. So initially aku rasa tergugat pasal alamak, all these content creators, they are younger, they are more relevant, they are more active on social media. Macam kita I just realised dan kita ni dah kira dalam society, dalam industri podcast ni kita dah dikirakan uncle-uncle loh. Serius tau, sebab ini Yazid Wan dengan si Farhan yang cakap kira kita dah old timer, we've been around for 4 years. Bukan nak kerek tapi bila diorang cakap gitu, kita dah terfikir macam habis kita kira macam dah uncle-uncle lah kira kan, dah lama. And especially for the past few weeks, months, kita not totally active on podcast. Kita jarang upload, jarang buat recording. Diorang recording buat live. Diorang punya guest pun hebat-hebat. Nothing against them. Nothing. We are proud of them actually. Tapi diorang betul lah, they have taken the game up to the next level. Guest hebat-hebat, Imran Ajmain. I saw that. Aaron Aziz. No, some of the two Aaron Aziz. Yes. Macam-macam yang even aku tahu yang Clockwork Hustlers, they are planning to bring in someone very, very, I won't say controversial, tapi very, very well known lah dalam social media. Nanti aku share dengan kau off cast lah. So initially aku rasa tergugat. So bila fikir balik, tak payah rasa risau-risau lah. Sebab kebanyakan dorang buat full time. They do this full time. They are full time content and creators. also they have their own media team. Dorang ada sponsors. Macam kita relax, chill. Hari ni tak ada podcast. Postpone lah. Asal Guest paitau satu. Habis busy. Ini aku nak berbual juga ni. Kena overtime satu. Habis tak sihat satu. Habis busy. So even tadi pun bini aku nak cakap, bang, tanya Azmi boleh postpone tak? Sebab diorang nak ajak aku pergi Select Fest. Bini kamu pergi Select Fest kan? So aku cakap tak apa, nak pergi tak apa, duduk rumah. Aku pun tengah healing juga kan. Dia message aku tengok, dah habis podcast? belum habis podcast lagi. So itulah, itu kita duduk rumah, kita relax, kita buat podcast, kita relax. Kalau guest nak paitau tu, biarlah ada paitau kita. Apa cerita kau nak cakap pasal guest paitau ni? I think guest paitau is pada aku dah lali lah. Kita dah lali lah. Initially bila kita kena paitau, offended tau. Kita feel offended tau. Kita cakap alamak, dia ni mana macam kita. But sekarang kita tahu mana kita pijak. Betul. Kita okay lah, tak apalah. We don't take it too hard lah. Maybe kita pandang kita anggap baik je. Kita jangan buruk sangka. Kita husnuzon, berbaik sangka. Ya. Kita relax lah. So
If you ask me, we've been around for 4 years, 300 over episodes. If you ask me how long more we gonna go, I don't have the answer. Pasal apa? Aku don't know whether Manap Mawi ni boleh keep up with the trend. Pasal the trend will keep on changing, but the people will never change. And the pace is only getting faster and faster. Tak tahu kita boleh cope ke tidak. Ya, pasal let's say kita dah macam pakcik-pakcik uncle. Maybe apa yang kita memperbualkan our topic together right now is Gen Z of course tak dengar kita. Of course. No, nanti the generation after that or before that, tak tahu whether they can follow us or not. After that as well. Gen Z is sekarang punya budak-budak muda kan. Sekarang anak aku lah. Anak kita lah. Anak ya, correct. Kita apa? Kita bukan pioneer generation kan? Apa? Pioneer generation kira mak kita. Bukan. Pioneer kira macam bapak aku. Bapak aku merdeka. Pioneer kira mak aku bapak aku lah. Pioneer, betul. Masuk 70 lebih 80 gitu lah. Lepas tu merdeka. No, merdeka is way before. No, merdeka is after. Serius Dia pioneer first Pioneer baru merdeka. Baru merdeka. Okay. Habis kita apa generation? Aku rasa kita young generation tu dulu magazine. Kau ingat tak dulu tak sekolah ada satu magazine Young Generation. Ingat? Sekarang budak-budak pada tahu ni semua. Dia beri kat sekolah Betul. Dia kena subscription Kalau Melayu Dewan Pelajar. Usul lah. Lama satu. Kalau tak tahu kan Dewan Pelajar. No, this kind of, like I said, this kind of thing, young generation, a lot of people won't relate. Korang pernah tak line up bayar duit susu dekat cikgu lepas recess seminggu sekali, satu kali bayar 10 sen. Pernah? Tak pernah kan? Dulu beli Yakult dapat mainan apa soldier yang daripada shoot tu. Aku pernah dapat WWF Ultimate Warrior punya. Kira betul beli Yakult and betul punya scratch and win. Tu kira grand prize. Grand prize Korang pernah lepas recess menyangkung tepi longkang bros gigi? Tak pernah. Bawa cawan sendiri Lagi apa? Kita orang tua macam bangga pula dah tua kita. Like I said lah, we don't know how long we can stay relevant. But selagi masih ada orang mendengar kita, I think we can continue lah. Like I said, kita pun tak tahu when we first started off 4 years ago, we can go last until 4 years now. Betul. Tapi kita we have this new project coming up lah, with someone yang kita discuss tadi kat rumah kita lepas recording dengan Clockwork Hustler. Yes. And he's been doing his homework. Yep. Dia dah cari content, dah cari orang. Okay. Baru tadi dia message aku, there's a few in the pipeline. Aku masih tak tahu what is the direction that we want to go after with him. Tak tahu whether we want to include him to be, instead kita dua jadi bertiga, I'm not sure. Ataupun to create a subsidiary, I'm not sure. Kira jadi macam plan C. Plan C. Aku tak tahulah. Tapi this is part of our initiative to outreach the community lah. Betul. We're talking about this, right? Okay. So I don't want to go into details sebab sekarang ni kita pun masih belum pasti. Tapi yang semestinya tak pasti dengan diri kita sendiri. Yang semestinya something new is coming up. Initially planned to do it by to launch in January. That was the target That was the target. It looks possible on paper. It looks possible, insyaAllah. Mungkin minggu depan kita boleh arrange for him to do the recording with us. Sebab dia pun dah identify a few guests lah in the pipeline. That's good. Topik dia will be more interesting. Definitely more interesting than just kita dua orang berbual kosong aja. So that is something for you guys to look forward to lah. Tapi aku tengok numbers kita masih steady tau. Serius monthly dia punya numbers sama je. About there. Orang-orang gitu je. The average ada orang still Zimbabwe masih dengar. Masih. Kau masih tengok jumpa kita demografi tak? Aku dah tak betul-betul check lah dia punya demographics. Tapi dia punya numbers are still more or less the same. Not lesser lah, getting more. Tapi dia punya more tak banyak sangat lah. Tapi it's about there.
It's about that. And aku masih rasa bangga lah. But now the video contest that we share is creating not as much exposure, but now at least orang tahu yang kita dah buat this video content as well. TikTok. And that's where they know, oh ada podcast Mana Mawi rupanya. You know. Dah 4 tahun kita buat benda ni, baru korang kenal. Macam ini besar pun korang tak nampak kita. No, like recently a friend of mine, kau buat podcast Aku nampak kau video. You know, saya aku dah buat 4 tahun sekarang baru kau tanya aku. Bercakap tentang members apa sangat tak ada Spotify. Tak, bercakap tentang members tanya. Tadi aku jumpa anak saudara aku. Okay. One of my anak saudara lah, yang umur sebaya dengan aku. Okay. Aku tak kenal lah. Okay. Dia tanya, Dok, bila korang nak upload episod korang ni yang baru? Dah lama Sak, dah 2-3 minggu tak ada episod baru. The first place aku tak tahu pun dia dengar podcast kita Sak. I was like, macam biasalah soalan aku tanya, kau dengar podcast kita? Dengar lah Syul, apa tak dengar? Kembang lah kejap lah. Tapi ya sorry lah, tengah busy lah. Nanti insyaAllah nanti kau dah upload, kau message aku Nak kena message lah. So kira ada juga orang yang masih mendengar lah. Kita kan least expected orang dengar kita. Macam saudara mara, it take me a funeral to know. Okay. So there was once Ustaz Mak Salim, dia pun aktif kat TikTok Oh yes, dengan dia podcast apa Marriage Talks bukan Marriage Talk. Aku lupa. Yang kes satu kali tak tahulah, aku lupa. Okay, so tadi dia buat live kat TikTok Ustaz Mas. Aku pun ceroboh lah. Aku ceroboh pakai Manak Mawi punya account. Habis cakap, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Dia jawab, Waalaikumsalam. Ni Manak Mawi, kalau korang nak tahu, ni lah salah satu daripada orang lama dalam hati aku. Cara kau cakap macam itu Ustaz kan, macam kita ni dah tua sangat lah. Cakap. Tapi okey lah. But he's one of the few early guests that kita jemput. Yes, correct. Salim. How do we came across him Because of the dia pun buat podcast juga. Dia buat content dekat Facebook pasal perkahwinan, pernikahan and everything, and we talk to him about nikah time COVID and everything. Should we get call back our first year punya guest back? Minta updates just get updates. Masih hidup kan? Aku tahu Hirman sekarang dah tak Hirman dah tak buat wedding lagi. Abang Bu kita dah panggil a few times. Abang Bu masih aktif lagi. Abang Bu dah retire sekarang kan? Tapi masih buat juga. No, I mean the wedding he's still on. Tapi he already retired from his full time job. Dia dah bukan bomba lagi. Siapa lagi? Kak Liza, abang Muhammad dah tak ada. They are not doing the wedding anymore. They already retired. Then siapa? Obviously Mak Bunga pun dah tak tahu mana pergi. Dia dah lost contact tu. Cerita pasal dia panas tau. Kau tahu tak cerita dia pasal dia? Tahu kan? Kecoh. Sampai aku laki bini pun almost get involved. Pasal dia ada extra CCA. Ada CCA. Aku, bini aku dengan Im. Kita rapat di Imran kita 4 orang rapat Mak Bunga, Im, aku dengan bini aku, kita rapat 4 orang. Selalu pergi East Coast exercise sama-sama. Tentulah. Sekali bila dia sangkut benda gini, dengan nama-nama kita kena naik Seriously lah. Terus Im cakap dah. Aku know that story yang Im was quite disappointed. Memang. With him. Dan korang tak tahu apa jadi jangan tahu bagus lah. Nama naik tu. I saw Jalil Akrab last week. Kat mana? Wedding. Kat Sabayu. Saw him. Then Gege Salam. Lupa bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi. So Jalil from Akrab. That's it. Dengan Akrab. Kau masih lagi buat wedding At least okay, tau, masih lagi in touch dengan industry players. Still see the familiar faces lah. Aku dah lama tak buat. Saya sekarang nak juga buat lah Langgar lah, peduli apa. Buat je lah. Boleh lah. Venue. Tak lah, tolong apa, kalau saudara kahwin ke apa, dia tolong gitu je lah. Tak salah apa. Bukan aku ni make. Tapi I got the honor of the Masjid Darussalam gave me the opportunity. You were to host the end of the year ni. Korang ada, not korang, I mean masjid ada like appreciation award for the volunteers. The volunteers again. Then obviously it was quite last minute lah. Nama kau was the first name to be mentioned. Correct. The first name. Sebab diorang minta aku nombor kau. Oh, I see. I think not because of me, but because of Mana Mawi.
Pasal kita dah porak-perandakan. Itu Dekat kira masjid. is one of the highlights of Malam Mawi. I even suggested to Kak Mit Kak Mit, ya. yang Kak tak apa Kak, saya buat dengan Azmi 2 orang Kak. Tak apa. Tak boleh kan. Awak is one of the invited guests. Kau disiplin kan? Ya. Ya, kadang beda. Awak Aku tak tahu. boleh, Dah ada orang pecah terbelang aku. Awak tak boleh sebab awak is one of the invited guests. Tak apa Kak, saya tak apa Kak, buat free pun tak apa Kak. Tak boleh kan, tak boleh. See. Kerana anak kau tak boleh bawa sebab kau ada wedding kan. Ya, I had wedding. Pasal aku dapat schedule way before. Ya. 2 months before that. So they asked me on November. It's about the same day yang aku ambil video course tu lah. So Charlie ataupun Aidil message me first. But I already told him upfront aku dah cannot make it. But Sayang. Kak Mit message aku. Kira news tak sampai agaknya kan. So I had to respectfully reject lah. Nanti bila-bila engkau kalau buat wedding other than kat venue, buat blog ke apa, kau bilang aku turun. Kita tak payah bayar pun tak apa lah. Aku dah rindu lepas geram kita terbalikkan lah majlis orang. Dalam pun tak terbalikkan majlis orang kan. So yeah. Then what was your favorite memory? One of your favorite memories yang kau takkan lupa kita dua buat wedding ke event ke, not favorite lah, kita takkan lupa. One of it was obviously kita punya Malam Mawi kita buat kat Masjid Darussalam. Itu pecah. Bagi aku that memory will last sampai bila-bila. Habis buat percubaan raya untuk Silat Association for 2 consecutive years. Yes, silat. Lepas tu ada dah jadi presiden kena CPID. Dia bukan pasal bayar kita duit, tak ada. Dia bayar kita kan. Silat bayar kita. Sila bayar kita. For 2 years running. Then kita, itu menunjukkan dia punya management kurang bagus sebab tak serik-serik. Tahun pertama panggil kita dah jajah hadamkan majlis dia. Tahun kedua pun panggil kita lagi. Kita actually beat off Bora tau. Bora was the first one. Then I think it was the best one after that. Is it pasal kita murah? Tak tahu. Agaknya kita murah sangat. Ataupun kita ada connection dengan Daya lah. Sebab itulah. Yeah. Dengan dia punya one of the PAs lah. The X. So that's one. One of the more memorable events yang kita pernah buat hosting sama-sama is dekat Orchid Country Club, OCC. OCC. Itu dengan Ai. Itu dengan adiknya dulu lah. Masih ada adiknya. Itu kita buat dah macam buat jaga vaganza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. That was fun. Yes. And one of the lagi satu yang ingat tak yang kita buat aku forget what hotel it was. Was it Holiday Inn? Kita buat kat Orchard. Then Mak Principal Mak Principal. Correct. Kasi kita makan Macam kita ni binatang peliharaan yang curi-curi bawah meja. That was fun as well. Kalau korang nak tahu cerita apa kita berbual ni, korang dengarlah pas-pas episod. Sebab cerita-cerita ni kita pernah ceritakan. Mak pengantin pasal dia tak cater kita. Dia lupa. But she gave us food money. Kita beli McDonald sebab the event itself, it was a seated dinner. It's not and buffet. Berapa cost ada cost kan. So dia lupa nak factor in kita. So bila kita sampai, dia kasih kita $50, $100 untuk beli makan. Okay, kita dah touch lah. Macam wow, ni caring lah. Then after that bila kita ada candy corner bro. Yes. Then after that malam tu bila dinner punya time, sebab kita buat daripada siang sampai ke malam. Bila dinner punya time, betul. Kata kucing aku pun agree. Bila malam punya time dinner kan, dia hulur kita makan bawah table, under table-nya dia hulur macam gitu. Macam kasih makan kucing sial. Habis makan macam takut kena, macam seluruh dadar kena. Tak, macam orang barat kena puasa dan makan curi-curi kan. And of course bila kita buat dengan Mak Bunga lah. That was pre-COVID, betul-betul just before COVID. Masa tu kau dah risau sebab kau tengah demam panas. Tapi baru-baru hari tu COVID juga tu. Baru hari tu kau tengah, diorang baru nak start temperature taking. Tapi aku cakap kau cepat-cepat masuk. Alarm kau irritating Bangun dah pukul 11 punya alarm. Aku tak apa hal siapa buat tidur. Ini buat bangun ke buat tidur ni. So tidur. Dengar. Ini apa yang square ni? Bukan. Ini bini aku beli tu jam macam dekat TikTok shop atau apalah. Oh kau.
Kita heavy sure sekarang. TikTok Shop lah. dengan Shopee. Heavy. Aku sampai store nama yang delivery rider tu. Serius lah. Sebab every time dia akan hantar barang, dia akan message kita, your parcel has been delivered and everything. Aku save nama dia. Dia agaknya selalu hantar. Dia area lah, ikut area lah. Dia pun memang buat ni cluster lah. Aku dah save nama dia. Sampai jumpa kat bawah kan, kadang-kadang, today no parcel for you ah. Okay, never mind. Maybe tomorrow have. Jauh. I think it's the same person yang hantar. Macam Shopee pun sama nombor je. Ya, correct. Dia dah tahu, okay, di rumah masuk analyzer, di rumah nak letak kat gate. Dia dah tahulah. Okay, back to our Asal sampai TikTok. Pasal alam bodoh ni lah. I think but there's a few yang kita boleh ingat sampai bila-bila. Tak boleh lupa. Kita punya first ever event yang kita buat dekat Pasir Ris. Pasir Ris lah, kita punya first ever event tu lah. Okay. Tu yang aku demam juga. Dan after that event kat Tampines yang aku datang lambat sikit sebab aku I was from somewhere, aku datang lambat sikit. Aku daripada bola. Aku datang lambat sikit. Sekali ada one of the sepupu pengantin ke apa, jambu tu. Apa sih? Tak apa. Ni tak ada boleh. Cita-cita. Tak ada ya. Sama jambu. Ada one of the pengantin sepupu lah. Aku cakap memang jambu gila punya. Habis tu? Aku cakap dia ni jambu. Sampai the whole day majlis aku macam terpesona. Tapi no, don't get me wrong, it doesn't go beyond that lah. Tapi macam every time dia jalan depan macam jambu apa dia ni. Lepas tu balik aku stalk dia punya FB apa. Aku rasa aku nak delete lah ni part lah. Tak boleh lah, bahaya. But okay, be rest assured it doesn't get anywhere beyond that lah. Selalu kita this is mentor lah. Kita kat wedding pun kita lah cawe. Kita umpat. Kita tengok orang kamera. Standard apa. So aku risau pula. Jangan bini aku tengok ni live sudah. Aku surprise kau mention that. Aku ada lagi satu. Apa dia? Jangan. Itu jangan sebut. Itu boleh gaduh. Itu boleh perak-peranda rumah tangga aku. Aku tahu. Itu jangan sebut. Itu boleh perak-peranda rumah tangga aku. Dia pelentik. Kan dia pelentik. Okay, we did the meet and greet pun okay. No, the first one lah, especially. That was good. That's fun. Macam aku dah terbayang dah. Aduh. So aku tak tahu lah. I mean, I honestly speaking, I don't know what to expect few years down the road or even few months down the road with Manap Mawi, because we have to admit the fact that sekarang ni the pace is getting faster. InsyaAllah kita masih boleh lagi cope lah with the pace, because the demand is also getting more. The standards are getting higher. Macam all those new content creators, podcasters, diorang dah heavy tu. TikTok video, diorang punya editing pun dah baik. Diorang punya power. Pakai CapCut. Yang ada sampai the standard have definitely getting higher lah. So setakat macam kita ni, I'm not sure whether kita akan kekal lagi relevant. Selagi ada permintaan, selagi itulah insyaAllah. Sebab I think the only reason kenapa kita boleh bertahan lama is because we are doing this for fun lah. No pressure. And we are not here to buat duit. Kita tak ada kita memang ada goals. Kita ada our own aspirations. Tapi we don't, kata orang put kata orang tu target, to meet. Macam die nak kena buat. I think most of our podcast kat luar sana, you have to meet that target. Die nak kena betul. Get that target. Kalau tak ada algorithm dia lari, all that kind of things, Kita orang dengar lah. Tak dengar sudah lah, terpaksa lah. Macam mana kan. Sedihnya. Tak dengar sudah. Kita pun dah tahu, kita sedar kan. But one day we have to finally realize that kita are not relevant anymore. Dia kira macam Ronaldo tau. But then how do we want to close off this podcast? Kau pernah terfikir tak? The day that kita, whatever it is lah, kau mati ke, aku mati ke, sampai situ kau fikir kita punya listeners go down drastically, like macam
Like say now kita stay maintain, people still ask for us a bit here and there. But kalau dah tinggal kosong, dah tinggal 1-2, dah dengar pun anak-anak kita. Anak aku tak dengar saya podcast kita. Yes. Anak aku surprise lah kita interviewed Andy MPC. Yes. You interview him lah. Baru kau tahu selama ni kau tak tahu ke? They were surprised with that. But I don't know how long we can last this. But kau pernah terfikir kalau last episode tu, what is the best way to like a tribute lah? Aku tak nak fikir lah. Tak ada. Just thinking about this dah make me sad tau. Sedih But sekarang ni I really enjoy doing this. Sekarang ni aku tengah bersedih tau. Tengah healing. I just lost somebody special in my life. The fact that I'm doing this bukan nak kasi aku lupakan lah yang aku tengah sedih, tapi it helps in the healing process tau. So bagi aku buat podcast ni, it differs from one to another. Macam kita right from the start kita cakap kita buat podcast ni just to get away from everything. Yeah man, just to chill. a lot of things penat ke tidak tetap buat lah buat for fun. So it really need something to something betul-betul impactful to happen to us to make that decision. Alright lah, we've had enough. Kita harus hentikan. I feel that way also. Manak mawi lah. Tapi selagi the two of us masih lagi ada kudrat untuk buat benda ni, masih banyak benda merepek kita nak berbual. Sebab with or without the podcast kita masih merepek juga. Ini what you see now or what you hear now is just me and Azmi. Not even Manak Mawi, Yan dengan Azmi jumpa merepek, mengetih, merepek. The only difference sekarang ni depan ada mikrofon is recorded, kita upload somewhere. Betul tak? So even kalau kita tak buat podcast ni pun, it comes to a day where orang dah menyampan, meluat dengan kita pun, dah tak dengar pun dah boycott kita, dah kena cancel everything. So kena boycott whatever lah. Whatever. That's why lah. There will still definitely be Yan dengan Azmi merepek somewhere else. And we still lancawi people. Masih. So this is like I said lah, selagi kita masih nak buat benda ni, masih ada daya lagi, masih ada kesihatan insyaAllah. Unless kalau dah ada isu court order ke, court warden ke bilang boleh tak? Yang the one I propose Boleh. Paling banyak aku kena buang kerja je. We talk about this. Dan kau nak berhenti kerja, buka kedai, aku nak jual. Is still this going on? This still going on? Aku punya cita-cita nak buka gerai, nak jual kuih tiaw goreng dengan nasi goreng. Itu je. Kuih tiaw kira specialty lah. Nasi goreng macam-macam jenis. Nasi goreng kambing, nasi goreng ikan bilis, nasi goreng kampung. Nasi goreng kerang. Wih. Semalam aku makan kat Sapadek. Have you tried Sapadek? Kat mana? Sapadek kat Bedok Corner. Belum try. Bedok Corner. Dia opposite Spice lah. Simpang Bedok. Oh sorry, that one Simpang Bedok. Badok punya derek. Okay. Good. What type of food? How do I say? Fusion lah. Asian fusion lah. So nasi goreng kampung with grilled chicken chop. Ui. Topi je sambal. Morning. Cakap pasal makanan ni, aku bilang kau tak tahu yang aku pergi Johor. Selalu nak pergi makan kat somewhere ni, kita akan berbalik panduan daripada TikTok. Sebab TikTok, do you see the videos bila kau tengok? Yes. Especially the JB foodie. Yes. And I will share the videos with my brother-in-law. Selalu kita pergi masuk Johor, aku, bini aku, adik ipar aku dengan bini dia tau, 4 orang. Okay. One of the videos yang kita nampak dekat TikTok famous is kedai yang menjual nasi lemak dekat Johor. Kat mana tu? Yang $1 punya? Tak. Dia yang ada jual yang ada udang galah, ada lobster. Macam lawa, macam Singapore lawa bintang tu lah. Tapi ini kira grand lah. Dia ada sotong je. Yes. Dia punya lobster besar-besar. Kita pergi Saturday night kita pergi Tak ajak. It's not cheap Gila. It's not cheap. Satu nasi lemak apa? Aku lupa. The platter Kita makan apa? Aku makan kita pergi berapa orang 11 orang. 11 orang. Okay. Mak mentua aku makan nasi lemak lobster. Satu pinggan seorang. It's not a sharing plate lah. No. Seorang. Tapi aku, bini aku, mak aku, bapak aku, 4 orang, kita makan platter
Platter dia ada ayam, ada udang, ada kambing. Share. Kira share lah. Kira platter, macam dulang. Dulang-ambang lah. Okay. Ada few lah. Aku tak nafikan makanan dia sedap. Okay. Nasi dia sedap tu. Sambal dia pun baik. Sebab kita tahu dekat Malaysia, Sambal is very important sambal nasi lemak dia kadang-kadang cair. Oh. Tapi yang ni sambal dia, makanan dia sedap tu. Tak nafikan, tak dinafikan. Tetapi kedai dia jual nasi lemak, kan? Saturday night pukul 9.30 malam, tengah peak period tu, nasi habis. Alamak. So bila aku dah order first round tu, oleh kerana sedap ni pasal minta nasi tambah, 20 minit nasi tambah tak sampai-sampai. So pergi tanyalah, mana nasi tambah saya? Oh bang, nasi dah habis lah. Tu tak apa. Okay lah, at least sehampa-hampa aku pun dapat juga rasa. At the same time, I could see about at least 5 or 6 tables kena turn away because nasi dah habis. I see. Dia kira macam kau jual KFC tapi ayam dah habis, ataupun McDonald tak ada fries. Ni kedai nasi lemak tu, nasi lemak dah habis. Kira dapat target dah meet lah tu aku rasa. Tapi kau menghampakan orang, Syul. Oh, so 9:30 dah habis. Nah, Peak period tau, Saturday night tau. yeah. So bagi aku, maybe this is a market, their way is like that lah bro. Diorang keeping it exclusive. Eksklusif. Diorang masak let's say satu periuk besar dah mampus tu. Habis lah. Dah habis. The target dah habis. Like what adik aku cakap, mungkin ni dia punya marketing tactic. Making people, there's a risk lah, making people look betul-betul nak cari benda ni. Betul. Tapi at the same time, it also turn off people lah. Especially for people macam sebenarnya tambah, macam orang Singapore datang jauh-jauh, they don't get hampa tau. So macam aku, walaupun nasi dia sedap, makanan sedap, tak ada 2 kali lah kedai dia. Serius lah. Bagi aku, Because of the service. yeah, shouldn't be that way lah. Satunya aku bukan apa, this will create an uproar sikit lah. Malaysians, diorang punya produk baik, but dia punya service or after service kadang-kadang sucks bro. Dia macam diorang macam bocap lah. No, let me correct you lah. Bukan nak selamatkan keadaan. Mungkin cara diorang menilai sesuatu situasi tu berbeza dengan kita. Maybe. Kita Singaporean, bukan nak cakap we are better bukan, tapi kita macam, kita dah terbiasa dengan, oh ini nak kena gini, kalau tak nanti kena complain, susah, service oriented. Tapi sana lebih santai lah. Habis lah. Aku main komplain lah. Kau komplain lah. Kau nak, kau cari aku lagi lah besok lusa. Sama juga macam gitu lah. Tapi they are more laid back I think, because of their laid back attitude. Is it because of that? Betul. Even in work sense pun, kau tengok the difference between Malaysia dengan Singaporeans, dia cara kerja pun dah berbeza tau. Betul. Tapi whatever it is, kita masih pergi sana lah. Of course. Lagi tengah sedap duit kan. Tengah 3.5 kan. Tapi 3.5 kan. 3.5 Sekarang 3.5. The last time aku masuk last week 3.5. Best. Duit Singapore tengah best lah. Jadi there's a certain trade-off that you have to, give and take lah. There's pros and cons. You want to go there, you want to enjoy value for money, you go there. Tapi there's a certain things that you need to actually tutup sebelah mata lah, because you cannot expect them to provide us with the same quality of service lah. True. So the last time aku pergi tu is the day before Pandan tutup. Now Pandan really tutup. Pandan Pasar Borong dah tutup. The whole thing. Cuma Uptown masih buka. Okay, sebelah kiri tu masih sebelah kiri lah. Kira kan masuk turut kan, sebelah kiri is all the way open, but the Pasar Borong tu semua all the way dah tutup. No more. Which is quite sad. Pasal apa, there are a lot of iconic food ataupun shops yang ada kat Pandan, Satay, which I grew up with tau. Time NS time pergi sana, Paminyak, pergi Berandan, mana Pandan Nan. Yes. Diorang kira dah dari family tu. Nan tu iconic sah. Orang tahu Nan kat mana, apa Nan kebab tu? Dia punya Sate molek, nasi lemak kukus, dia punya bubur kampung. Sedap, bubur kampung. Sedap. Mana pergi sekarang I don't know where they go, but I heard they are moving over to Uptown. Then banyaklah kedai-kedai baju sana, yang kedai JC, kedai ubat kuat, kedai jamu. abang tu
Selalu kasi gudang garam. Yes. Yes. Dia ikonik bro. Assalamualaikum sahabat. Apa khabar sahabat? Dia kasi gudang garam. Oh tak kisah. Kedai VCD tu Masih ada lagi masih ada tau kedai sekarang DVD, kedai VCD tu. Siapa saya beli DVD? Siapa lagi beli? Siapa beli Syul? Tak tahu Syul. Aku tengok je nak beli apa sekarang. Sekarang dah Inati bawah hand kau boleh download organisasi. Kedai-kedai kopi songkok. Kedai kopi songkok. Ya. DVD siapa beli lagi Syul? Ada Tak, player pun dah tak ada Syul. Kau tahu anak aku beli album K-pop. And Hyphen they come out a new album. Dalam tu VCD tau, lagu. DVD ke VCD? Aku tak tahu. DVD lah, DVD. I think it's DVD. Zaman bila so Tapi VCD? DVD kat mana nak main? Aku cuma ingat VCD VCD Titanic disc 3. Kalau tahu-tahu lah. Bukan. Dia Titanic cerita panjang, cerita lama. So dia ada disc A, disc 1, disc 2, disc 3 VCD Aku selalu kalau tengok cerita Titanic dulu time teenager, aku cuma go straight to disc number 3. Kenapa je? Sebab dia ada scene yang Jack draw Rose tak pakai baju. Kate Winslet tengok tak pakai baju Tengok part tu je. Kecil-kecil dah sakit je. The first Kau nak isu lah. Kau The nak first cerita Blue. No, bukan The Blue tak mula. Okay, RA movie. Kau tengok apa? Aku tak The pernah first tengok. that kau boleh remember. Aku tak pernah tengok RA movie kat wayang. Aku pun tak pernah tengok. Habis? Aku tak pernah pergi RA movie. The first nude scenes lah kau pernah nampak. And it sticks to you until now. Sebab dulu zaman-zaman kecil-kecil tengok TV dengan family. Every time bila ada pak cium-cium, tutup mata. Tutup mata Dah tengok pusing. So aku lupa lah. You are expected to shut your eyes lah. Korang pernah lalui tak zaman Singapore baru-baru nak ada cable vision, cable TV, SCTV. SCV, HBO, SCV, Singapore Cable Vision. So siapa yang subscribe dapat channel tu. Siapa yang tak subscribe, dia punya channel tu akan dia nampak macam Mahfud gitu, lain-lain. And kalau dia lepas pukul 10, pukul 11, dia cerita-cerita ada yang pak cium-cium romen-romen. Tengok gitu pun jadi tu. Tengok gitu pun jadi. Tapi aku tak boleh, I cannot remember what was the first nude scene ataupun erotic scene yang aku nampak on TV ataupun movie ke. Kau boleh ingat? Aku was not nude at all lah. Habis? It was near nude lah. Okay. Cerita apa? True Lies. Oh, Arnold Schwarzenegger dengan aku tahu dia hero pakai kacamata. Yes, yeah. Itu pun jadi Itu pun jadi. Dulu pakai LD tu. Mau besar Syul. LD. Zaman-zaman. Oh ya, aku ingat. Kau cakap pasal LD, aku ingat. Cerita Species. Selama spesies. Cerita Species dia ada dia ada topless scene masa dia tu transform daripada alien jadi manusia. Perempuan tu jadi ada nampak dia punya topless scene. Itu pun dah happy lah dulu. Sekarang dah macam tak ada benda. Tak ada benda. Sekarang dah tak ada benda. Zaman-zaman dulu pergi rumah members, buka internet nak load gambar Pamela Anderson, dia punya loading yang dia pixel by pixel. Dah load tak apa duk, print in colour, potong, lipat, masuk wallet. Kental sah dulu. Tu Pamela Anderson. So sebab kalau kau search for Playboy ataupun Penthouse tak boleh, kena block. So search for Pamela Anderson, Anna Nicole Smith arwahnya, Yasmin Bliff. Sure lah. Ingat lagi. Ingat lah, Habis kawan aku kat sekolah satu orang ni, dia suka, aku tak tahu, dia memang berjiwa, betul-betul berjiwa rakyat lah. Dia fikirkan tentang welfare of the community. Dia one of the budak-budak yang family well off lah. Ada komputer and everything kan. Dia tak tahu mana site dia pergi. Dia pergi print all the cerita-cerita erotic. Dia pergi print, dia staple. Dia pergi sekolah, dia distribute. Serius lah. Dia distribute Hustle gila saja. without any payment tau. Serius lah. Dia distribute. Kita boleh exchange. Ni cerita aku dah baca lah. Kau cerita apa? Aku cerita yang ni. Boleh, ni aku belum baca. Kita exchange lah. Exchange. Kiwa. Itu pun happy tu. Gitu Itu pun happy.
So sampai sekarang aku rasa budak-budak sekolah Ahmad Ibrahim akan kenang jasa dia lah. Tak mau sebut nama siapa lah, tapi siapa kena. Kira gila habis ya. Nak tengok channel Indo kena letak antena tinggi baru clear betul. RCTV, TV3 dulu masih pakai itu bodoh. TV3. Dapat tengok bola Happy sah dulu. Malaysia Cup nya. Dia cakap dapat tengok muzik-muzik, juara lagu. Dah kira happy. Jujur pun kira zaman-zaman kita juga RCTI, SCTV, TVRI. TVRI, correct. Pakai tu. Nak kena pusing sikit. Nak kena dia punya antena kalau kau beli mahal sikit, dia boleh tune A, B, C dan tek gitu nak check channel macam gitu. Aduh. Habis dulu tak, kalau nak fine tune nak kena pusing sikit. Yes. Kau nak kena gini. Kita sikit. Jadi je fine tuning tau. Habis nak kena cocok tu benda fine tuning kan. Habis malam kalau nak tengok MTV, ada siapa Sarah Sekhan dengan Jamie Aditya. Correct. Isya lama Syah. Ini betul throwback lah kita ni. TV Asia bagus bedtime. Asia bagus Tomoko dengan Najib Ali. Construction site masih cycle dengan kau. Siapa dia tu dulu? Aku bilang kau tak, aku pernah pergi dia punya audition tau. Kau? For Asia bagus. Serius lah? But obviously aku tak dapat masuk lah. Aku masuk Anugerah audition. The first Anugerah audition. Hancur. Dan tu masih kat not can record. It was at Prince Edward. Kira dulu TV12 masih Prime and Premier 12. correct. They were not at Can Record. They were at Prince Edward. Yes, sendiri punya. Correct. Lama itu masih World of Sport tu. Dulu kalau nak tengok bola, time Anugerah aku masih primary school. Yelah, kita dah tahu kita tua ke muda lagi, aku tahu. Kita sekarang tengah baca comments of TikTok live correct. Ya, aku tahu kita tua, korang muda, kau muda lagi. Asal kita melalut sampai sini Tak tahulah. Pasal apa? Throwback. Pasal Nude Scene. Agaknya lah. So like we say, we go back to the topic. Kita don't know how long will last. InsyaAllah kalau lagi ada kesihatan, selagi kita masih ada benda-benda meripik nak berbual, kita just go through with it. Then I hope you guys enjoy lah and to pada korang semua yang support kita from since day one of Manak Mawi, kita really happy lah kawan-kawan kita. Our family, especially bini kita. Baik, bukan bini-bini, bini kita. Bini kita, and it's good sometimes when people know you ataupun bertegur siapa dengan kita. Kau Manak kan, Manak there's another identity altogether. Alter ego. People dah tak refer kau as Azuri Azmi or Yan. Kau Manak Mawi kan, it's always good, it's always nice. Like I say, kita normal, kita orang biasa aja. Kita buat ni for fun lah. Like I say, kita buat for fun. Jadi fun. Selagi mana masih nak, selagi itulah kita akan berada di sini lah. Selagi tu I think kita kena okay, for our this 4th anniversary ni, I should say that kita kena berterima kasih dengan Makcik Pekak tu. Oleh kerana pasal Makcik Pekak tu dah start dulu. Kalau nak tahu kenapa Makcik Pekak, pasal nama kita Manak Mawi, dengar episod pertama, our pilot episode. So kita nak kena berterima kasih dengan Makcik Pekak tu. Obviously that transcends what happens later on. Dari situ kita dapat nama Manap. Dari situ kemudian kita dapat nama Mawi, dan kena berterima kasih lah pada makcik tu. And and of course to all the podcasters out there who have been our inspiration. Kita kata orang tu ambil belajar sikit sebanyak daripada korang semua. Tak semestinya korang baru, kita lama korang nak ikut kita. We learn a lot from them also. We learn a lot from Clockwork Hustlers, daripada Yazid, Wan, Farhan. Yazid, sekarang dorang tengah live ni sekarang. So Jujul is one of the supporters of local podcast. Okay. So aku rasa sekarang ni Jujul tengah busy lah. Dia tengah Jojo ke Jujul? Jujul official ni.
Dia tengah busy. So I think he's busy surfing from one life to another life. We have fun together. Maybe satu hari ni kita akan jumpa semua all the local podcasters. We can talk about whatever that we have gone through. Berkongsi pendapat, berkongsi pengalaman, and hopefully things will be better lah. Because at one point of time I feel that the podcast punya scene has been on a decline. Sekarang naik lagi balik Yeah. Sekarang baru-baru ni Sekarang naik. can see the trend has been going up, with the emergence of more and more local podcasters. So it's a good thing So yang pentingnya kita support each other. There's a whole maklumat yang penting lah untuk betul. Always support each other. Jangan obviously good competition is good kan, but then we still support each other lah. Betul. Hey, that's Kat. Hey Nur, how are you? Hey, she's one of our guests also. Dia BTO dia dah siap belum? Belum siap. 2027. Kita podcast pun baik lah bro. Anyway, sekali lagi kepada semua pendengar kita, our viewers di TikTok live, di Facebook, thank you so much for your support. Sekali lagi doa kita, kebaikan kita yang terbaik, kesihatan. Likewise kita pun doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita to our listeners and our viewers as well. Okay, thank you so much for supporting Manap and also Mawi. Inshallah. Alright. So I think we gonna end our podcast recording for now. Yep. InsyaAllah kita akan upload episode the one episode yang aku hutang Zaki Awi. That one will be interesting because dia akan mengisahkan tentang kisah-kisah yang agak pelik, agak mistik di Tanah Suci. Tapi kau nak upload yang ini the after Zaki kan? After Zaki lah. Tak apa. So kalau kau nak dengar episode sebelum ni is with Zaki Alwi, pengasas ataupun pengarah Zaki Alwi Travel Services. Dia share with us some stories of perkara mistik dekat terjadi sewaktu di Tanah Suci. It be a very interesting episode together. Okay, then kepada anda semua, episod hari ini dibawakan khas untuk anda daripada Sambal Greg by Mak Pia. Boleh DM kita di Manap Mawi untuk dapatkan keterangan lanjut, ataupun boleh WhatsApp 91806813 ataupun 87602964. Saya Mim Alif Nam Manap. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap Mawi Show. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okay, TikTok, stay where you are. Jangan mana-mana. Check